Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat di Facebook dan di TikTok pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan komen. Mudah-mudahan sharing yang kita buat akan menambahkan lagi ganjaran-ganjaran pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua, Abang Hang Kasyaf, Kak Sahliza daripada Perlis, Kak Sabari Abu Samad, Yuzaini, Nuraida Bidin, Pok Kelang, Darul Naim, Abu Hadif, sihat alhamdulillah. Kak Rohayu, Fatimah Abdul Rahman, Persatuan Silat, Aliyah Loyah Kuih Lapis dari Indonesia. Tambah-tambah Manchester menang. Sabar Naim. Allahu Akbar. Umi Kasum, Tohun, Kak Nima Nasir. Terima kasih Kak Wan, Nur Syuliana, Kak Zah, Kak Maria Chan, Singapura, Kak Nirma, Singapura, UTS, Kak Habibah, Romiah, Kemaman, Kak Zainab Abdul Latif, Singapura, Ummu Abu Hurairah, mudah-mudahan negatif, insya-Allah. Kak Jamalia Sanusi, Abdul Rahman Ibrahim, Tuan Haji JB Khaidir, Kak Eda Muhammad daripada Liverpool. Alhamdulillah. Jamalia Rahmat, Natifah Ahmad, Singapura, terima kasih banyak. Okey. Terima kasih semua daripada Malaysia, Singapura, Indonesia, Liverpool, United Kingdom dan seumpama dengannya, insya-Allah. Baik, malam ni kita nak sambung lagi dalam kitab Mastika Hadis.
yang saya start baca malam tadi. Saya minta maaf lah, malam tadi ada kuliah terkejut malam semalam. Jadi malam semalam ni adalah juga yang menonton, tapi tak ramai sangat di Facebook kan, sebab kuliahnya pun mengejut. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi. Saya sebut semalam saya akan baca kitab Mestikah Hadis, jilid yang pertama, bahagian iman. Dan kitab ni saya tengok mana hadis yang saya nak baca, saya bacalah. Kira suka hati saya lah, saya nak baca hadis yang mana satu tak. Yang penting kita dapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah, dan boleh kita sebar-sebar, kita kongsi-kongsikan insya-Allah. Baik, malam ni saya letakkan tajuknya fitnah akhir zaman, ya. Sebab hadis yang kita nak baca ni agak panjang, dia ada 1 muka setengah. Bukan mungkin tak akan habis pada malam ini. Kita akan sambung malam besok insya-Allah. Cuma kita tengok step by step apa yang dipesan, apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di sana ada pengajaran yang boleh kita ambil sementelah kita ni pun memang dah berada di akhir zaman. Kalau orang tanya kita, Ustaz, apa bukti yang paling nyata kita ni dah di akhir zaman? Kadang-kadang soalan tu berlega je kan. Kita ni dah akhir zaman ke, belum ke, lambat lagi ke? Lambat lagi tu memang tak lah. Jadi bukti dia apa? Lahirnya Rasulullah itu sudah tanda akhir zaman. Tak payah pening-pening. Nabi Muhammad lahir 1400 tahun yang lalu, itulah tanda akhir zaman. Lama dah Rasulullah wafat kan. 1400 tahun dah Nabi wafat, meninggalkan kita. Maknanya kita pijak ni bukan akhir zaman dah memang dah penghujung dah ni kan, dekat sangat dah. Jadi kalau kita tak ambil peluang macam ni, kita tak rebut kuliah-kuliah online macam ni, yalah musim-musim PKP, kuliah-kuliah tak berapa nak boleh buat ni, tiba-tiba kita bersenang lenang, kita berehat, kita buat lebih kurang, kita tidak menambah baikkan kita punya ilmu dan ibadah. Saya rasa macam rugi sangat-sangat tak? Rugi sangat. Nanti kita tak nak menyesal di akhirat. Biar kita menyesal sekarang. Biar menyesal di atas dunia, jangan menyesal di akhirat. Ya. Waalaikumsalam pada semua yang baru masuk, yang memberi salam di Facebook, TikTok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk soalan yang ada di TikTok ni nanti saya akan jawab, tapi lewat sikit lah ya. Saya akan jawab habis kuliah kita, mungkin pukul 10 nanti ke, lebih kurang macam tu lah. Biasa saya buat gitulah kan. Saya habiskan dulu live kita di Facebook, kemudian saya akan sambung tengok soalan di TikTok. Sebab soalan lebih banyak di TikTok daripada di Facebook. Dia macam tu. Baik, jom kita tengok hadis malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nombor 18, muka surat 47 dalam kitab Mestikah Hadis, jilid yang pertama, bahagian iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala innaha satakunu fitnah. Saya berhenti situ dulu. Baik. Bersabda diceritakan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa dia Sayyidina Ali bin Abi Talib ni? Dia adalah sahabat Nabi, merangkap menantu Nabi, sebab dia kahwin dengan anak perempuan Nabi yang bernama Fatimah
binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, ingatlah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala innaha satakunu fitnah. Nabi kata Sayyidina Ali, dia pernah dengar Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Ala, berwaspadalah kamu, berhati-hatilah kamu, ataupun bahasa mudah kita, berjaga-jagalah kamu. Sayyidina Ali kata, aku dengar Nabi bersabda, ala innaha satakunu fitnah. Nabi kata, berjaga-jagalah kamu, berwaspadalah kamu, akan sampainya satu zaman nanti, satu masa nanti, kamu akan menghadapi zaman itu, namanya zaman fitnah. Apa makna zaman fitnah? Maknanya zaman yang penuh dengan kekacauan, zaman yang penuh dengan kelang kabut. Contoh COVID ni lah, ni zaman fitnah lah ni, kan? Dengan COVID-nya, dengan vaksinnya, dengan akhir zamannya, dengan orang hina agama sendiri, dengan orang hina agama Islam. Dalam keadaan fitnah yang melanda hari ini, orang anti dan benci dengan para alim ulama, itu dia panggil zaman fitnah, zaman kekacauan, zaman orang dah tak boleh nak menilai baik dan buruk. Kan? Sekarang banyak dah fitnah cepat seperti WhatsApp, Facebook, banyak share tanpa berita sahih. Betul, tepat sekali, kan? Hari ni dapat je Zoom tembak, dia nak jadi apa, orang pertama yang share, kan? Menjuarai sharing is caring. Habis semua, entah betul entah tidak, entah palsu entah sahih entah tidak, tembak forward ke grup lain, sedangkan benda tu tak betul. Berapa banyak dah ustaz yang masih hidup telah dimatikan dalam grup WhatsApp. Kan, ustaz tu hidup, tak tahu mati. Dengan sedih dimaklumkan, Fadil ustaz sekian-sekian telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah, sila sebarkan sebaik mungkin, katanya. Lala sampai ke ustaz tu, hidup balik ustaz tu, tak kenaya dia buatnya, kan? Tak usahlah tuan-tuan, kita ni tak ada kerja, tak usah buat kerja lah. Tak usah buat kerja merepek-repek, tak usah buat kerja yang bukan-bukan, kan? Yang tidak-tidak, jangan. Okey, baik, jauh dah saya melalut ni. Kan, bukan melalut apa, kadang-kadang geram tengok. Boy, malam ni Facebook mengganas pak. Sekejap lah. Geram pula aku tengok Facebook malam ni, kan? 115 orang, ramai malam ni. Ustaz, mana elok, tidur yang ada mimpi atau tidur yang tak ada mimpi? Jawapan dia, tidur yang paling elok ialah tidur yang paling lena sekali. Yang tak ada mimpi lah, tak? Tengoklah mimpi tu macam mana. Kalau mimpi seronok, okey lah. Kalau mimpi bukan-bukan, baik tak payah mimpi, kan? Yang penting tidur kita lena, tidur kita cukup. Itu yang paling mustahak sekali. Okey. Ganas ni, Facebook malam ni ganas sikit. Terima kasih semua ni. Terima kasih semua. FB jangan kalah dengan TikTok. Sabar jangan bergaduh. Baik, dah hilang pula dah hadis tadi. Okey, baik, Nabi kata apa tadi? Berhati-hatilah kamu. Nabi kata berwaspadalah kamu. Akan sampai saatnya nanti akan berlaku satu zaman yang dipanggil zaman fitnah. Tidur yang paling best time dengar khutbah Jumaat, cantik. Siapa ni? Fauzi. Betul Fauzi. Ustaz setuju, agree 100%. Itu tidur yang paling nikmat. Tak tahu dah kamat aja, kan? Khutbah satu habuk pun tak dengar, kan? Cabuk betul. Baik, sambung cerita kita tadi. Tuan-tuan ibu-ibu sekalian, bila Nabi cakap macam ni, kita kena rasa gerun.
Kita yang akhir zaman dah ni. Jangan sahabat yang masa itu pun dah rasa gerun bila Nabi cakap macam ni kan. Sepatutnya kita yang akhir zaman ni pun lebih gerun dari sahabat yang mendengar daripada mulut Nabi SAW. Patutlah kepala kita, seram aku nak dengar ni hadis ustaz sebut malam ni bab akhir zaman yang Nabi kata akan sampai satu zaman fitnah ni. Rasa-rasa macam zaman aku je ni. Patutnya kita kena rasa gitu. Kan, sepatutnya kita kena rasa macam tu. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, apa yang berlakunya ialah sahabat dia tak puas hati, bukan tak puas hati lah, sahabat tanya. Sahabat dah takut. Saidina Ali lah kan. Saidina Ali kata, qultu mal makhraju minha ya Rasulullah. Lalu bila Nabi cakap macam tu, Saidina Ali dia rasa seram sejuk. Bila Nabi kata jaga-jaga, nanti kamu akan jumpa satu zaman itu zaman fitnah. Orang dah tak tahu mana baik, mana halal, mana haram, mana elok, mana tak elok, mana ulama, mana penyamun. Orang dah tak boleh nak beza. Kan? Zaman tu akan sampai. Sedikit demi sedikit, zaman itu akan sampai. Lalu Saidina Ali agaknya dia rasa macam gerun kan. Dia rasa seram sejuk. Lalu Saidina Ali kata, qultu, aku berkata. Aku tu Saidina Ali lah. Aku berkata kepada Nabi SAW, mal makhraju minha ya Rasulullah. Saidina Ali kata, apakah jalan yang terbaik? Makhraj. Apa makna makhraj? Jalan keluar. Daripada perkataan kharaja maknanya keluar, bila tambah mim jadi tempat keluar. Kita belajar tajwid. Makhraj maknanya apa? Tempat keluar huruf. Jadi Saidina Ali tanya, wahai Rasulullah, apakah jalan keluar yang paling selamat, paling terbaik, paling berkesan untuk aku keluar daripada zaman fitnah itu, untuk aku selamat kalau ditakdirkan aku bertemu dengan zaman itu? Boleh faham soalan itu? Saidina Ali tanya, apa jalan keluar yang paling terbaik untuk aku selamatkan diri aku seandainya aku ditakdirkan bertemu dengan zaman yang engkau sebut itu, wahai Rasulullah. So ayat mudahnya, Saidina Ali tanya, apa jalan keluar? Apa jalan keluar yang terbaik? Macam mana nak selamat? Kalau kita dah duduk dalam zaman fitnah itu, apa jalan paling selamat nak menyelamatkan diri supaya kita pun tak bergelumang dengan fitnah, dengan dosa? Makna kita diselamatkan Allah. Apa jalan dia? Untung. Ini saya kata tadi, beruntunglah sahabat di Facebook, di TikTok yang menonton live pada malam ni. Kita jumpa jawapannya dalam kitab ni. Jadi dengar baik-baik apa jawapan dia. Pendek dan ringkas saja, walaupun huraiannya panjang, tapi jawapannya 2 perkataan sahaja. Bila Saidina Ali tanya, wahai Rasulullah, apa jalan keluar yang terbaik ataupun jalan yang boleh menyelamatkan aku bila aku berada dalam zaman fitnah itu? Saidina Ali dia bertanya kerana dia bimbang. Dia takut kalau umurnya panjang, dia bertemu zaman itu. Nanti kalau dah bertemu, Nabi dah tak ada, dia nak tanya macam mana? Dia tanya siap-siap. Tapi untungnya Saidina Ali bertanya, untungnya kepada kita akhir zaman, kita tahu jawapan dia, kita tahu apa nak kena buat untuk selamatkan diri daripada fitnah pada hari ini. Apa jawapan dia? Qala, Nabi bersabda, kitabullah. Itu je jawapan dia. 2 perkataan saja. Nabi kata, qala kitabullah. Nabi kata, itulah kamu kena pegang dengan Al-Quran. Kamu kena pegang dengan kitab Allah. Kamu kena berpegang dengan Al-Quran.
Sebelum saya nak hurai lebih lanjut, lebih detail apa isi kandungan Quran yang dilistkan oleh Nabi dalam hadis ini, saya tak ingat, saya ada tanda kot. Banyak ni, banyak. Ada 9-10 macam tu. Mungkin 10 malam lah baru habis. Kan? Banyak ni. Cuma saya nak sebut gini. Bila Rasulullah kata qala kitabullah, Nabi kata kamu kena berpegang dengan kitab Allah. Nak selamat zaman fitnah, zaman huru-hara, zaman orang dah tak boleh beza mana baik mana buruk, zaman orang memandang yang buruk itu lebih hebat daripada yang baik, zaman orang mengangkat menyanjung orang-orang fasik dan menghina orang-orang baik, para alim ulama. Inilah zamannya. Kan? Saya berani kata inilah zaman dia. Tak payah tanya bila, tak payah tanya bila. Inilah zaman dia. Yang kita sedang duduk pada hari ini, inilah zamannya. Zaman orang tak peduli agama, zaman orang mempermain-mainkan hukum agama. Kan? Zaman orang buat tak peduli tentang halal haram. Tengok isu daging itu hari kan, isu daging, lepas tu isu macam-macam lah, isu bak logo halal lah, pencemaran sungai lah, apalah, toksit, macam-macam kan. Orang tak peduli. Orang kira nak kaya je, orang tak peduli halal ke haram ke, boleh buat ke, agama bagi ke, orang tak peduli. Itu nombor 1000. Yang orang tahu nombor 1 duit dulu. Inilah zamannya. Jadi nak selamat macam mana? Nabi kata kitabullah, peganglah dengan Al-Quran. Peganglah dengan Al-Quran. Macam tu. Pegang Quran bukan pegang macam ni. Tak, pegang tu makna baca. Sebelum baca tu makna belajar membaca. Belajarlah sikit-sikit ilmu tajwidnya, makhrajnya, sebutannya, panjang pendeknya, dengungnya, apa semua. Belajar. Kan? Belajar. Lepas tu apa lagi? Iaitu dah belajar, kita baca pula. Sebab tu kita sebut dah banyak kali, kita dengan Quran jangan terpisah jauh. Saya banyak kali dah bagi tahu. Ganas Facebook lah ni. Kan? Terima kasih rakan-rakan Facebook yang support 128. 118. Waalaikumsalam Johnny Max, Pak Din, terima kasih semualah. Yalah, dengan gunung nak meletup apa semua kan, tanda-tanda akhir zaman. Tsunaminya, baru ni gempa bumi kat Jepun kuat 7.0 skala Richter 2-3 hari lepas. Saya dah tengok dalam TikTok ada kan. Bergegar habis. 7 point something ni kuat lah kan. Dia gempa ni 5.0 ke atas kira kuat lah. Itu cerita. Walaupun yalah, kita di Malaysia ni alhamdulillah tak ada gempa bumi. Mudah-mudahan pernah terjadi lah dekat Gunung Kinabalu itu hari kan. Itu dah mula tanda-tanda lah. Cuma dari sudut geografinya kita masih selamat. Kita tidak berada di betul-betul lingkaran api Pasifik kan. Macam tu. Waalaikumsalam. Sihat. Umairah, Ustaz sihat, alhamdulillah. Baik. Jadi pegang Quran ni makna tolong. Saya sebut dah banyak kali sebelum ni, jadikan Quran itu BFF, best friend forever. Macam tu. Boleh cakap macam tu. Best friend forever. Ada slang Manchester sikit tak? Manchester United. Kan? Jadikan Quran itu best friend forever. Jadikan Quran itu sahabat baik kita. Maknanya jangan berenggang dengan Quran. Best friend ni kan orang kata macam berlangkas kan. Mana-mana berdua je. Kalau kawan baik kita mesti ada kawan baik punya. Tak usah tipu lah. Mesti ada best friend punya. Kan? Bila dengan best friend ni orang kata berkepit aja kan. Dia berkepit aja. Jadi kita dengan Quran pun kena macam tu. Kena berkepit. Maksudnya tak boleh lekang, tak boleh tinggal, tak boleh cicir.
saya tak suruh tuan-tuan buat lah, tapi kalau kita sampai dah seminggu tak baca Quran, habis kita nak mula balik tu, jangan buat pasal tu apa, tergagap-gagap kan, tak lancar, memang Allah hukum kita on the spot punya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, jangan kita bagi alasan saya tak tahu baca ustaz. Tak apa, boleh belajar. Saya tak pandai tajwid ustaz, boleh belajar. Saya pun bukan reti semua tajwid kan, kita tahu sikit-sikit basic pun jadilah. Pelan-pelan kita baca elok-elok. Kalau kita salah baca, ada orang tegur, kita terima teguran tu, walaupun kita ustaz, walaupun kita anak tu imam ke siapa dah. Salah tu tak salah. Kan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tolong jadikan Quran sandaran kita. Betul. Farid siapa ni? Fadli. Segalanya berbalik pada Quran. Betul. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa pun sandarannya ialah Al-Quran. Dia panggil Quran itu sebagai dustur. Dustur ni makna perlembagaan hidup. Jadikan Quran itu manual books. Saya malas cakap orang putih kan. Kan. Kita ni kena follow manual book. Tapi kita belagak tau. Kita tu, saya sekali lah, bukan saya nak tuduh tuan-tuan belagak, tak. Kita ni beli handphone. Tuan-tuan sebut je beli apa? Beli handphone, beli kereta, beli motor, beli serika, beli iron. Iron dengan serika sama lah, ilat Allah. Kenapa aku ni? Iron dengan serika tu sama ustaz. Sama. Silap. Kita beli, waalaikumsalam Cik Ina. Kita beli apa lagi kipas, TV, semua ada manual book. Tapi saya nak tanya ni tuan-tuan, ibu-ibu yang menonton ni, berapa ramai yang pernah beli handphone, dia buka manual book tu, dia study manual book tu. Cuba angkat tangan tengok. Tak usah main-main mengaku aku rasa seorang tak tengok kot. Dia belik-belik gitu dah campak aja. Yang dia tahu telefon dia boleh on off sudah. Boleh menyala, boleh tekan keyboard, boleh hantar WhatsApp, jalan. Kan. Geng TikTok Azam nak tanya, boleh tanya. Nanti Ustaz jawab selepas pukul 10. Kan. Ustaz nak habiskan kuliah dulu pukul 10 kan habis. Lepas tu nanti Ustaz akan end live dekat Facebook dan kita sambung dekat TikTok sekejap. Macam itulah, insya-Allah. Baik. Apa tadi? Manual kan? Kita beli kereta. Beli apa tu? I lawak Ustaz. A. Jadi kita beli iPad ke, beli gadget, beli kereta. Manual book kereta lagi besar daripada Quran. Haram tak tengok pun. Janji aku punya kereta boleh start, bismillah jalan kan. Lepas tu dia nak melingkup 3 tahun kemudian, tu cerita lain. Pasal apa cepat melingkup? Pasal kita tidak follow manual book. Bahasa Jerman Ustaz tak pandai baca, alamak kan. Kan dia ada banyak bahasa dalam tu. Bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Cina, semua bahasa ada kan manual book. Tapi kita jangan tengok tak. Kita tak pernah tengok pun manual book. Kita kira bedal aja tu yang jahanam kereta, jahanam telefon, jahanam blender kan, sebab kita tak follow dia punya manual book. Jadi sekarang ni hidup kita, manual book kita ialah Quran. Jadi kalau kita tak follow Quran, takkan melingkup jawabnya. Kan? Sebab Quran ni saya akan huraikan malam besok. Kan, sikit-sikit lah kita intro sikit malam ni. Quran ni dia adalah satu manual yang sangat lengkap, sangat sempurna. Ialah walaupun bukan semua benda ada dirakamkan secara in detail dalam Quran, tidak. Dalam Quran hanya sebut solat saja, aqimus solah. Macam mana cara solat, Allah tidak detail dalam Quran. Yang itu Rasulullah yang ajar kita berdasarkan hadis Nabi yang mulia. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang.
Sebab itu dalam Quran, kata ulama, semuanya berbentuk umum. Kalau Quran Allah tembak detail, pakai tak baca Quran kita. Yang 6,000 ayat umum ni pun tak baca. Saya lah kan. Tuan-tuan mungkin baca tiap-tiap hari. Kan? Itu pun tak baca tuan. 6,000 ayat lebih, 30 juz, 604 muka surat kan. Tak baca itu. Bayang kalau Quran tu Allah buat detail kan. Dalam tu cara puasa, syarat batal puasa, semua dalam tu. Syarat sah semayang, syarat melontar, syarat wukuf, syarat apa lagi? Pakai ihram, semua Allah tembak dalam Quran. Ui, saya rasa berapa puluh juzuk kan. Lagi tak baca jawabnya, buat bantal terus kan. Na'udzubillah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, usahakan bersahabat dengan Quran. Belajar Quran. Seronok tuan-tuan. Saya cakap terang-terang lah malam ni. Saya sebab ada sedikit lah background belajar bahasa Arab kan. Dulu saya sekolah agama. Nama je sekolah agama, tapi bahasa Arab tu tak adalah orang kata expert sangat. Boleh lah setakat nak bercakap sepatah dua, nak bertekak dengan tok Arab, saya rasa insya-Allah boleh kot kan. Nak bergaduh, bukan bergaduh. Arab ni dia bukan bergaduh macam Melayu. Melayu bergaduh, tumbuk, lepas tu caci maki, mencarut, semua ada kan. Arab ni dia bergaduh tekak je, tangan tak naik pun kan, jarang naik tangan. Tuan tengok cerita Arab ke apa kan, dia bergaduh gitu lah. Main bola bergaduh kan, bergaduh dia 5 minit je. Lepas tu datang orang tengah, sallu ala Nabi, selawatlah kamu pada Nabi, dah berpeluk-peluk dah, tak bergaduh. Macam tak best. Sepatutnya itu yang best kan, bergaduh sekejap. Kita bergaduh 3 tahun kan, 3 kali raya tak datang. Teruk pada unta kita ni kan, teruk unta kita ni. Jadi sebab itulah tuan-tuan, tak explore habis. Itulah, tebal benar dia punya apa tu, manual book dia kan. Tebal sangat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, orang Arab, saya bolehlah sikit-sikit kan. Saya mengaji Mesir dulu kan, 5 tahun duduk Mesir, terpaksa cakap Arab tuan. Walaupun ialah kita duduk serumah dengan kawan-kawan kita Melayu, tapi bila pergi pasar nak beli barang cakap Arab, bila pergi kuliah naik van cakap Arab, nak bayar cakap Arab, nak beli air cakap Arab, nak beli buah cakap Arab, nak pergi tandas cakap Arab, nak pergi masjid cakap Arab kan, pergi kuliah lecturer semua cakap Arab. Jadi terpaksa belajar bahasa Arab. Tu yang boleh bergaduh dengan Arab. Boleh lah sikit-sikit tak. Darul Naim tahu lah. Mana sahabat saya Darul Naim, ada dekat Facebook tadi, Abu Hadif kan. Itu rakan baik saya lah, senior saya, rakan serumah tu. Duduk serumah dengan beliau kan, di Mesir dulu. Orang Kedah, itu terror main bola kan. Jadi tuan-tuan, seronoknya belajar bahasa Arab ni sebab dia ada relate dengan bahasa Quran. Sebab Quran kan bahasa Arab kan. Jadi bila kita baca Quran, bukanlah tahu semua, tak. At least umum maksud ayat tu kita boleh tangkap lah, sebab kita ada basic-basic bahasa Arab tu. Bila kita baca ya ayyuhallazina amanu, tu semua orang tahulah, wahai orang-orang beriman kan. Tu semua orang tahu. Lepas tu bila kita baca wallahu sami'un alim, kita boleh tangkap, oh Allah ni maha mendengar lagi maha mengetahui. Bila kita baca subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, oh ini ayat Isra yang kita akan bincang nanti pada Khamis minggu kedua bulan Mac, Isra Mi'raj 27 Rejab. Saya akan buat live malam tu, insya-Allah panjang umur murah rezeki dengan izin Allah. Ada masjid yang minta dah tu tarikh tu kan. Dia suruh saya buat live malam tu lah. Jadi apa yang paling penting, sekejap ni rakan-rakan TikTok yang mana nak tanya boleh tembak je soalan. Nanti habis kuliah saya jawab. Habis kuliah saya jawab. Kuliah kita akan habis kejap lagi lah, pukul 10 lebih sikit saya akan habiskan kuliah. Lepas tu saya akan sambung dekat TikTok. Sebab saya sekarang tengah buat 2 live ni, satu Facebook, satu TikTok. Facebook tak apa, Facebook ni dia otai. Dia otai banyak.
Jangan kata 3 kali raya Ustaz, sampai penghujung nyawa pun ada. Allahu Akbar. Kan? Masjid mana Ustaz? Masjid dekat je dengan rumah, tapi tak boleh pergi masjid. Buat masa ni kita beranggapan masih belum lah kan. Iaitu Masjid Merbau Sempak. Merbau Sempak. Dekat dengan Masjid Kubur Gajah. Kan? Ustaz, apa hukum main TikTok? Tak apa, saya kita jawab. Dia sebenarnya sama je. Hukum main TikTok ni sama macam main Facebook, main WhatsApp, main apa lagi? Instagram, Telegram, semua sama. Asas hukumnya harus, makna dibenarkan. Kan? Jadi dia jadi tak boleh tu bila kita main TikTok ke, main Facebook ke, kita mencari benda-benda yang tak baik. Kita godam benda-benda yang haram, kita tengok aurat, kita tengok orang berjoget, kita gedebak-gedebuk macam-macam lah, benda-benda yang tak elok. Kalau itu yang kita cari, tu jadinya tak boleh. Tak. Tetapi kalau kita macam ni, TikTok untuk kita buat live kuliah kan, lepas tu kita apa lagi, sebarkan kebaikan, sebarkan dakwah, kita share ayat Quran. Ramai saya tengok dalam TikTok ni yang share bacaan Quran dia, azan dia, suara tiru macam-macam, qori. Tak ada masalah itu. Ulama kata harus, boleh. Kan? Cuma kita jangan sebarkan fitnah, guna Facebook, TikTok, Twitter apa semua, Instagram, lagakan orang, fitnah orang. Tu jangan buat lah, itu memang dosa. Kan? Dia sama macam handphone enggak? Asas handphone tu harus. Apa benda pun hukum asal dia harus. Kan? Sebab dalam dalam usul fiqh ataupun apa dia panggil satu lagi? Allahu Akbar. Usul fiqh satu lagi, apa ke nama dah tak ingat pula dah. Kan? Dalam tu dia sebut satu kaedah, qawaidul fiqhiyah. Dalam qawaid fiqh dia kata al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal sesuatu itu adalah harus, kecuali ada benda yang membawa kepada pengharamannya. Kan, macam asal TikTok ni harus, tiba-tiba kita dedah aurat, tu jadi haram. Kita berjoget tak ketahuan, jatuhkan maruah diri, tu nak jadi haram. Tak kira lah Facebook ke TikTok ke apa, macam itulah. Terima kasih Ustaz, jawapan yang diberi amat jelas. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tam. Jadi macam tu kan. Jadi sebab tu saya kata tadi, kita ni cuba belajar-belajar sikit bahasa Arab. Lagi-lagi sekarang ni orang kita banyak yang tak tahu baca Jawi. Betul. Masuk Jawi je tahunya. Bersunat aja. Kan? Baca Jawi langsung tak tahu tak. Jadi ada anak murid saya tuan. Saya nak tergelak tapi tak boleh nak gelak sebab ayat Quran kan. Kan kalau kita baca Quran kan, alif lam mim, macam tu kan, alif lam mim. Jangan baca alif lam mim alam, jangan baca alam, dia tak ada bunyi alam kat situ kan. Tapi yang syok ada anak murid saya baca macam ni tau, alif lam mim ra, kan dia ada alif lam mim, lepas tu alif lam mim ra kan. Dia bacalah alif lam mim ra almari. Astaghfirullahalazim. Atau aku nak tergelak besar kan. Mana datang almari pula dalam Quran, agak-agak sikit. Itu kena belajar kan. Jangan dia bunyi kau huruf-huruf tu. Dia bukan macam ejaan Melayu, alif lam mim ra almari, kaf lam dal ya keldai. Kaf lam dal ya keladi boleh, keldai pun boleh. Kan ada masalah tu. Khatib naik atas mimbar, umat Islam dilarang memakan keladi. Sudahlah. Sebenarnya keldai, dia salah sebut keladi begini. Dah lah tokek keladi dah goyang-goyang kaki kat bawah. Aku terajam pula, imam nyerang kan. Nampak? Pasal tak reti baca Jawi dan tak prepare teks khutbah sebelum naik atas mimbar. Allahu Akbar tuan-tuan. Rindu betul lah nak baca khutbah. Saya dah setahun tak baca khutbah tuan. Tak boleh tahan tuan. Kita doalah COVID ni kan cepat-cepat dah dihilang insya-Allah kan. Rindu pada asal kita. Nak khutbah balik, nak dengar seorang Jumaat rapat-rapat semayang elok-elok, ramai-ramai meriah tarawih apa semua tak. Seronok tuan.
Allah saja yang mengetahui bila dia cabut nikmat tu daripada kita dah. Allah cabut nikmat tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Ustaz, boleh ke kita tidak solat tarawih pada bulan Ramadan? Boleh. Solat tarawih ni dia sunat muakkad. Kalau tanya saya boleh ke kalau tak solat, jawapannya boleh tak solat, tapi rugi lah. Kan? Seboleh-bolehnya, ini jawapan terbaik lah kan. Seboleh-bolehnya semayanglah tarawih walaupun 8 rakaat sahaja. Kan? Jangan langsung tak buat, kecuali malam tu kita memang tak ada kesempatan, terlalu sibuk kerja ke ataupun sakit yang memang tak larat ke, itu cerita lain. Saja-saja tinggal solat tarawih kalau boleh jangan. Sebab apa? Sebab bulan lain tak ada tarawih. Kan? Bulan Rejab ni mana ada sembahyang tarawih bang? Memang tak ada. Memang kita tak buat. Kita menunggu bulan Ramadan. Tiba-tiba Ramadan masuk, kita tak sembahyang tarawih kan? Rugi lah. Tapi saya menjawab soalan itu. Jawapan dia boleh kalau tak sembahyang tarawih, tapi rugilah. Sebab benda tu yang disyariatkan hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Boleh dapat no? InsyaAllah. Alright. Okey. Akhir sekali kesimpulan. Terus potong tak ada cerita banyak kan. Akhir sekali kesimpulan kuliah kita malam ni. Sahabat TikTok bawa bertenang dulu no. Stay sekejap. Saya nak perhabis dekat Facebook sekejap. Sambil-sambil tu lah. Okey. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan akhir untuk malam ni. Ni, hadis ni panjang tau. Ni, nampak ni? Ni satu page. Lepas tu dia ada sambung sebelah ni setengah. Ni setengah muka tak? Panjang ni. Tu saya kata 18 malam ni baru habis ni. Kan? Satu-satu kita huraikan insya-Allah. Saya akan huraikan mulai malam besok apa itu Quran. Apa kandungan Quran? Dalam Quran yang 30 juz tu apa sebenarnya dalam tu? Yang Nabi sebut dalam hadis ni lah secara umum kan. Apa benda dalam Quran tu? Ada cerita apa, hukum apa. Kita akan apa dipanggil? Kita akan huraikanlah secara umum insya-Allah. Okey. Baik, kesimpulan akhir untuk malam ini. Pertama sekali muslimin-muslimat, saya sebut di awal tadi, jadikan Quran best friend forever kita. Jadikan Quran kawan baik kita insya-Allah. Baca selalu, semak selalu, fahamkan, belajar-belajar sikit kan, bahasa-bahasa Arab. Kita belajar. Dan nombor 2, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, jangan tinggal majlis ilmu walau apa keadaan sekalipun, walau apa situasi sekalipun, walau apa sekalipun, jangan tinggal majlis ilmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, apa pun yang kita buat, soalan apa Kak Zah tanya? Janganlah mengajuk. Sekejap, saya tengok Facebook, mengajuk pula game Facebook. Maisara, sekejap ya Maisara. Sekejap ni. Okey, gini. Untuk pengetahuan semua yang mungkin baru masuk live saya ni, yang tak biasalah maksud saya, yang tak tahu jadual saya bagaimana kan. Untuk pengetahuan semua, kuliah saya setiap Isnin, hari inilah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Saya ambil 5 hari bekerja je. Bahasa mudahnya Sabtu Ahad saya rehat lah. Isnin sampai Jumaat tu pun, hari Khamis kita break untuk baca Yasin lepas maghrib. Untuk yang Isnin selain malam Jumaat, yang hari berkuliahnya, saya akan mulakan kuliah pukul 9 suku malam. Setiap Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat. Khamis malam Jumaat kita baca Yasin lepas maghrib. 4 hari yang lain tu kita punya kuliah lepas Isyak pukul 9 suku malam.
Lebih kurang lah mulanya macam tu. Cuma ada beberapa kuliah tambahan. Saya wawarkan terus. Yang pertama, pagi besok pukul 10 pagi kita ada live. Anjuran kuliah Biro Muslimat Masjid Al-Falah, yang saya selalu kuliah Muslimat tu lah, USJ 9, ya. Jadi untuk besok, siapa yang ada ke lapangan, pukul 10 pagi besok sampai pukul 11, saya akan buat live 1 jam, 10 pagi besok sampai 11 pagi. Cuma saya minta maaf banyak-banyak untuk Normah Majid, lama tak tengok Ustaz, tak tengok live Ustaz. Saya tak malam live kak. Mungkin akan orang cari tak jumpa kan. Tu lah masalah tu. Tapi tak apalah, ada rezeki tu jumpa dah. So apa tadi? Besok pukul 10. Cuma dia ada cuma sikit. Cuma kalau besok masa live tu saya tak sebut nama-nama tuan-tuan, ibu-ibu di Facebook, di TikTok, saya minta maaf no. Sebab itu permintaan daripada pihak penganjur, sebab diorang yang sponsor kan. Jadi diorang ada hak. Kata Ustaz, nanti time kuliah kami, Ustaz kuliah ajalah, janganlah baca nama-nama semua tu kan. Tak apalah, saya kata boleh, saya tak ada masalah, saya ikut aja apa penganjur nak kan. Cuma untuk kuliah malam-malam macam ni, kita bacalah sikit-sikit, mana yang saya nampak tu saya bacalah. Cuma dia kata kalau ada soalan, Ustaz boleh bacalah. Itu pemerintahan mereka dan saya kena raikan lah. Saya tak boleh buat mandai-mandai pula. Live dalam FB atau TikTok, dua-dua ada. Ramli dua-dua ada. Live Facebook pun ada, live TikTok pun ada. Facebook live-nya dekat page audio kuliah. Siapa yang belum like page audio kuliah, boleh like lah, insya-Allah. Baik, so yang pertama besok malam besok malam pula dah. Besok pagi pukul 10 sampai pukul 11 kita ada live di Facebook dan TikTok, kuliah duha anjuran Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9. Tapi buatnya di rumah aje lah. Kan bunyi macam gempak aje, tapi buatnya di rumah aje kan. Kita buat live macam malam ni lah. Okey, yang kedua, untuk tajuk kita bab Quran ni kita akan hurai malam besok. Kita sambung lagi malam besok. Mana besok kita ada 2 kuliah lah. Untunglah tuan-tuan kan, kita ada 2 kuliah malam besok. Jadi itulah saya nak sebut buat masa ni kan. InsyaAllah minta ustaz-ustaz dekat Malaysia buat ceramah dekat TikTok, sebab dekat TikTok dah ramai anak muda kumpul sini. Dia macam buat geng. Betul Fauzi, memang ustaz nampak lah benda ni. Sebab tu ustaz cuba memberanikan diri buat live dekat TikTok kan. Sebab ustaz tengok TikTok ni 80 hampir 90% anak muda. Anak muda yang betul-betul muda, yang sangat memerlukan bimbingan. Sebab tu saya kena raikan TikTok lebih sikit lah kan. Game Facebook yang marah pula. Okey, so maknanya kesimpulan dia, kita ada 2 kuliah besok, iaitu pagi pukul 10 1 dan malam 9 suku malam. Dan pengumuman yang ketiga, besok Selasa kan, hari Rabu saya beritahu siap-siap lah. Malam besok saya akan wawar lagi. Hari Rabu sama-sama Cik Ina. Hari Rabu kuliah live macam biasa ni tak ada. TikTok pun saya rasa untuk hari Rabu malam tu tak ada. Sebab malam tu saya ada program Usrah Nuraini pula dah. Usrah Nurani dengan Bro Nasir. Itu dia akan buat dekat page Media Jaulah Umi Abi, dan saya akan share dia punya link dia besok dekat saya punya Facebook Rahim Nasir ataupun Ustaz Rahim Nasir. Itu Facebook saya lah. Facebook saya Rahim Nasir 1, Ustaz Rahim Nasir 1. Kalau TikTok Ustaz Bambam lah kan. Itu nama komersial je. Jadi nama Facebook saya Ustaz Rahim Nasir dan satu lagi Rahim Nasir.
So saya akan share di situ. Salam Ustaz, nak keluar dulu, ada hal, sila. Waalaikumsalam Muhammad 8991. Terima kasih Muhammad. Jadi itu ceritanya. So hari Rabu live macam ni tak adalah, cuma live tu di adjust oleh Bro Nasir lah, insya-Allah. Tapi menarik juga tu tajuk dia dah bagi tajuk apa pengalaman gagal ke apa ke tajuk dia tu. Ada dah tajuk, ada poster pun dah keluar. Nanti saya share dekat grup Telegram posternya, insya-Allah. Alright, itu saja. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang berada bersama saya malam ini, sahabat Facebook, rakan-rakan TikTok juga kan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan terima kasih banyak. Terus mendoakan kesejahteraan untuk rakyat Malaysia khususnya, dan amnya penduduk dunia yang lain. Mudah-mudahan selamat daripada COVID dan seumpamanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wafiq boleh tanya, tak ada masalah. Baik, saya akan jawab kejap lagi. Baik, itu saja untuk malam ni. Kepada rakan-rakan Facebook, terima kasih banyak. Dan rakan TikTok, tunggu sebentar, saya akan sambung di TikTok sekejap. Terima kasih semua, Kak Wan, Kak Rosna Ahmad, Expos Malaysia, Kak Zah, Acik-Acik, Iyad Abdullah, Sabari Abu Samad, Habibah Abdullah, Rohiza Izzah, Rohana Rejab, Jamalia Rahmat, Kak Azian Kamarudin, Johnny Max, siapa lagi, Kak Syahaliza Perlih, Kak harum manis dah keluar. Saya kalau Perlih kira harum manis je. Nanti kalau dah keluar Kak Roger, saya nak order macam tahun lepas, sedap Kak Sabari Abu Samad, Kak Norma Majid, Siti Fatimah, Maisara yang tanya tadi kan. Siapa lagi? Sebut semua. Besok tak boleh sebut dah. Allahu Akbar. Itulah. Terima kasih banyak Haji Maknur, semua-semualah. Tuan Haji Semaidin, Kak Syam, Rozilah Umar, Yad, King Mat, Johnny Max, semua. Yang tak sebut nama tu minta maaf banyak-banyak. Ya, insya-Allah. Baik. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih semua sekali, insya-Allah. Yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan di saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama' marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng TikTok, tunggu sekejap.